Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dihormati Tuan Imam, Tuan Fungsi Masjid, Barisan EJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ni kita tengok pada ayat yang ke-38, 37 surah Al-Furqan. Saya akan baca dulu ayat 37 sampai ayat 40. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qauma Nuhin lamma kazzabur rusul أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman pada ayat 37 yang berbunyi wa qauma nuhin lamma kazzabur rusul أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Maksudnya, dan kaum Nabi Nuh ketika mereka mendustakan rasul-rasul kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia, dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak memberi ancaman kepada manusia bagi mereka yang mendustakan rasul, yang tak percaya kepada rasul, yang mengatakan rasul-rasul itu adalah pembohong, penipu,
maka mereka ini akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Kisah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat 37 ini adalah kisah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Yang mana kaum Nabi Nuh ni Allah bagi peluang kepada mereka hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Nabi Nuh dakwah mereka, mereka tak nak beriman. Padahal 1000 tahun tu tuan-tuan, bukan 2-3 hari kan dakwah. 1000 tahun Nabi Nuh duk dakwah, tak nak dengar juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan Imam Syarawi dia cerita sedikit kisah Nabi Nuh AS yang membina kapal yang merupakan mukjizat kepada Nabi Nuh. Mukjizat. Nabi Nuh ni diuji oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala uji, yang tu Nabi Nuh ni dia termasuk dalam Nabi Ulul Azmi. 5 orang Nabi yang digelarkan dengan Ulul Azmi. Apa maksud Ulul Azmi? Ulul Azmi ni ialah Nabi yang mempunyai tahap kesabaran yang tertinggi. Tahap kesabaran yang tertinggi. Ujian dia besar tuan-tuan. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, bagi contoh nak mudah faham, tak sama pun kan. Orang yang buat bisnes MLM ni kan, dia kalau dia bisnes dapat 50 orang je kan, lepas tu tak tambah dah. 10 tahun saya rasa tutup kedai dia. Tak ada 10 tahun lah, setahun 2 tahun dia tutup kedai kan. 50 orang mana nak untung tuan-tuan, tak ada nak untung lah kan. Dakwah ajak orang masuk 50 orang aja, setahun tutup kedai, tak boleh pergi lah kan. Allahu Akbar. Tapi Nabi Nuh 50 orang dia dapat, dia sabar tuan-tuan. Dah lah sabar nak dapat orang tu, lepas tu kena caci maki lagi. Yang paling teruk, dia kena anak dia sendiri bersama dengan orang kafir. Oh bahaya tuan-tuan. Kita berdakwah di jalan Allah, tiba-tiba ahli keluarga kita tidak bersama dengan kita, bahkan bersama dengan orang kafir. Ya Allah, lagilah tekanan, tension. Aku nak ajak orang kan, nak ajak orang ke jalan yang baik kan, tiba-tiba anak kita sendiri tak nak ikut. Allah, terasa tuan-tuan. Contohlah kalau macam saya kan, macam saya dakwah tuan-tuan, ajak tuan-tuan untuk sembahyang, puasa, tiba-tiba anak saya kan, waliyazubillah, merupakan orang yang tidak sembahyang, tidak puasa. Sakit jiwa tuan-tuan. Sakit jiwa. Dakwah orang. Anak Nabi Nuh ni bukan dia jadi kafir begitu je. Dia menentang Nabi Nuh kan. Dia lawan Nabi Nuh. Sabar lagi Nabi Nuh tuan-tuan. Allahu Akbar. Sabar Nabi Nuh. Allahu Akbar. Dia tak marah pada anak dia. Mungkin di sana adalah dakwah-dakwah dia pada anak dia, tapi tak ada dalam catatan bahawa Nabi Nuh marah kepada anak dia. Sabar betul dia. Sehingga waktu anak dia nak tenggelam pun, dia minta lagi pada anak dia, wahai anakku, marilah naik. Naik ke atas kapal ini bersama dengan aku kan. Anak dia ni yang dah keras kepala, degil lah tuan-tuan, tak nak dengar, ikut kaum dia. Anak dia ikut kaum dia kan. Maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kena ingat Nabi Nuh tu dia buat kapal. Masa tu zaman Nabi Nuh ni, pembuatan kapal boleh dikatakan macam tak ada lagi tuan-tuan. Boleh dikatakan macam tak ada lagi. Tapi Nabi Nuh dah buat kapal, bukan perahu, bukan bot tuan-tuan. Umur dekat 1000 tahun, umur 950 tahun kan, buat kapal yang lebih besar daripada masjid ni, lebih tinggi daripada masjid ni. Kalau ikut dalam catatan sejarah, tinggi kapal Nabi Nuh tu lebih kurang 7 ataupun 10 tingkat bangunan. 7 ataupun 10 tingkat bangunan tuan-tuan. Ini
masjid kita ni baru campur bumbung 2 tingkat lah kan, 2 tingkat bangunan tinggi. Dia 10 tingkat tuan-tuan, besar. Umur 950 tahun. Bukan ada crane, bukan ada apa-apa kemudahan nak bina tu tuan-tuan. Tapi Nabi Nuh bina tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu adalah arahan Allah Ta'ala. Nabi Nuh bukan pakar pun. Bukan pakar pun dalam membina kapal. Tapi sebab Allah arah kan, Nabi Nuh buat kan, buat dan dibantu oleh Allah Ta'ala. Allah nak tengok je buat tak buat kan. Bermula daripada tebang pokok tuan-tuan yang besar-besar, balak besar-besar tu tebang tu kan. Saya tanyalah kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan baru 60-70 kan, nak banding dengan umur Nabi Nuh, kira tuan budak-budak lagi ya. Agak-agak sekarang boleh tak nak tebang pokok kelapa pakai kapak kan? Sekarang ambil kapak tebang, degar. Uish, tuan-tuan tak ada nak buat, nak tebang macam tu, anak-anak dah datang dah kan. Ayah jangan buat, ayah jangan buat, anak tak bagilah tuan-tuan kan. Dan memang kita tak larat pun. Lepas tu nak buat kapal lebih besar daripada masjid ni, lebih besar, lebih tinggi daripada masjid ni. Berapa banyak kayu tu, berapa banyak pokok yang dia tebang. Allahu Akbar. Umur 950 tahun. Allah. Sabarnya Nabi Nuh. Ya tu Allah, banyak kali Allah ulang kisah Nabi Nuh dalam Quran. Banyak kali tuan-tuan. Banyak sangat-sangat supaya manusia jadikan contoh Nabi Nuh. Satunya dalam usaha dakwah, yang keduanya kita jangan jadi macam umat hak ni hak tak nak ni kan. Jadi macam kaum Nabi Nuh, itu yang tak nak tu. Hari-hari orang ajak, makin lama makin keras kepala kan. Hari ni kita ustaz-ustaz, ulama-ulama berdakwah di Malaysia ni dah berpuluh tahun lah, daripada zaman dulu lagi tuan-tuan. Kita tak tahulah sejarah bila kan dakwah ni bermulanya, dakwah sebenar di Malaysia ni. Ajak orang supaya ingat pada Allah, sembah Allah. Hari ini makin lama makin canggih manusia, makin tak nak dengar azan, marah orang azan. Itu pelik. Dunia makin pelik tuan-tuan. Kadang-kadang yang marah pada azan ni orang Melayu ya pun tuan-tuan, orang Islam juga, yang tak setuju dengan azan. Hak orang bukan Islam tu satu bab lah kan. Orang Melayu sendiri pun tak boleh azan ni, ganggu orang, ganggu, marah bila bila orang azan. Ni bahaya tuan-tuan. Ini perangai lebih kurang, bukan lebih kurang lah, dia nak ikut kaum Nabi Nuh ni kan. Dah didakwah, dah diajak berpuluh tahun dah, tapi makin keras kepala, tak nak tunjuk taat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah kata dalam ayat ni, wa qauma Nuhin, dan kaum Nabi Nuh, lamma kazzabur rusul, apabila mereka mendustakan rusul, mendustakan Nabi Nuh, tak percaya pada Nabi Nuh, dah boleh buat kapal yang hebat, sepatut dia orang kagum lah. Gila apa ni kan, boleh Nabi Nuh boleh buat kapal macam ni, sepatut dia dah akur dah kat situ, sepatut dah tunjuk taat. Tapi tak, makin kuat dia menganjing, menghina Nabi Nuh alaihi salam. Allahu Akbar. Lepas tu dah datang banjir, tak nak beriman lagi, tunggu sampai tenggelam kan. Aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Dalam menghuraikan ayat ini tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, kata Imam Sya'rawi, ayat sebelum tu, ayat sebelum tu ayat 35 tu apa? Walaqad ataina Musal kitab. Allah cerita pasal Nabi Musa. Nabi Musa. Selepas cerita Nabi Musa, Allah bawa cerita Nabi Nuh alaihissalam. Dua-dua ni ada
macam ada kaitan, ada persamaan. Ada persamaan. Sebab apa? Sebab Nabi Musa pun berkaitan dengan air, Nabi Nuh pun berkaitan dengan air. Dua-dua tu air tu. Kan? Kisah berkaitan dengan air. Nabi Musa AS, daripada dia kecil lagi, dia masih bayi, Allah suruh mak dia hanyutkan dalam Sungai Nil, kan, air, kan. Bila dah dakwah Firaun apa semua, kan, Firaun marah, kejar dia pergi ke laut, kan. Tengok air lagi, tuan-tuan. Allah datangkan air, macam mana? Allah musnahkan kaum yang kafir dan Allah selamatkan orang beriman. Dengan air juga Allah selamatkan orang beriman. Allah. Sebab apa? Sebab air itu adalah antara tentera-tentera Allah, kan? Orang beriman Allah selamat, tuan-tuan. Orang yang tak beriman, nasib malang, nasib malang. Kan? Tuan-tuan kena bayangkan macam mana Allah musnahkan, tenggelamkan Firaun dalam Laut Merah tu. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok filem Titanic tu, kan, yang adegan yang mencemaskan bila kapal dah mula pecah, kan, kapal dah mula pecah tu, itu makin cemas tu, kan. Lepas tu bila dah putus dua-dua dah berdiri nak tenggelam tu, wujudnya gelora yang amat dahsyat, kan. Kat situ lagi sadis, kan, kat situ. Itu antara kemuncak filem dia tu, kan, kemuncak filem dia kat situ. Nabi Musa AS, bagaimana Firaun, tuan-tuan, yang kapal Titanic tu yang mencetuskan ombak tu hanya kapal. Ini yang mencetuskan ombak ni adalah pencantuman dua air yang setinggi gunung. Allahu Akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Firaun mati dalam keadaan amat dahsyat. Sebab apa? Sebab menentang Nabi Musa AS, menentang kebenaran. Dia bukan tak tahu benar apa yang Nabi Musa bawa, kan. Tuan-tuan, Nabi Musa dia duduk dengan Firaun lama, bukan sekejap. Daripada kecil sampailah umur dia lebih kurang, tuan-tuan, 30-an umur dia. Makna 30 tahun Nabi Musa duduk dengan Firaun. Firaun ni dia mengaku dia Tuhan bukan masa Nabi Musa nak dakwah dia tu je, kan. Daripada sebelum lahir Nabi Musa lagi dia dah mengaku dah dia Tuhan, kan. Dah mengaku dah Tuhan. Allahu Akbar. Tapi bila Nabi Musa diarahkan oleh Allah Ta'ala ni, bila Nabi Musa dah dewasa dah, barulah Allah arahkan Nabi Musa pergi jumpa Firaun. Sebab dah lama dah berpuluh-puluh tahun dah Firaun duduk menipu rakyat dia. Dia dakwa dia Tuhan. Itu benar ke nipu? Dia Tuhan ke? Dia bukan Tuhan. Dia kencing rakyat dia daripada berpuluh-puluh tahun, tuan-tuan. Dia kencing rakyat dia, Firaun. Allahu Akbar. Dia mengaku dia Tuhan, kan. Padahal dia bukan Tuhan. Itu kena hati-hati, tuan-tuan. Manusia yang cuba menipu, hidup menipu, kan, dakwa dia Tuhan, padahal dia bukan Tuhan pun. Hanya Allah bagi kuasa pada dia, dia boleh kontrol Sungai Nil. Kemudian dia punya sehat tu tak pernah sakit, tuan-tuan, sepanjang umur dia. Kata setengah sejarah, saya tak pastilah betul tak betul, Firaun ni dia hidup lebih kurang 400 tahun, tuan-tuan. Lama. Orang dulu-dulu kan umur panjang, umur panjang. 400 tahun tak pernah sakit. Apa tak mengaku Tuhan, tuan-tuan? Mengaku Tuhan lah, kan? Padahal bukan Tuhan. Allahu Akbar. Balasan kepada orang, ni Allah kata waja'alnahum, balik kita pada ayat, waja'alnahum
linnasi ayah, kami jadikan kaum Nabi Nuh itu kepada manusia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kau nak lawan Allah Ta'ala tahap mana? Kan? Allah akan musnahkan kau orang. Wa'atadna, dan kami sediakan, kata Allah Ta'ala, wa'atadna lizalimina azaban alima. Allah sediakan kepada orang-orang yang zalim, kaum Nabi Nuh yang cuba menganjing Rasul, kan, menghina Rasul. Tuan-tuan, hari ni saya ulang balik, hari ni pewaris Rasul adalah ulama. Jangan dihina, jangan dicaci maki, jangan dibuat menganjing pada ulama, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Dia pewaris Rasul, kan? Kecuali ulama tu memang jahat betul, tapi setakat ni tak terbukti jahat ulama tu, kan? Hanya difitnah, kan? Lepas tu dalam TikTok dahsyat-dahsyat. Dia tak kata habis ayat, setan tak setan, ulama, la ilaha illallah. Orang baik, orang soleh dikatakan setan, orang jahat dikatakan itulah yang baik. Itu zaman sekarang. Allah. Benda ni berlaku zaman Nabi Nuh lagi ni, kan? Nabi Nuh manusia yang baik, bukan manusia yang jahat, kan? Tapi dituduh gila, dituduh ahli sihir, dituduh bagai-bagai, kan? Allahu Akbar. Dahsyat. Jangan kita cuba nak menghina pewaris para nabi, tuan-tuan. Wa ja'alnahum linnasi ayah. Kami jadikan sebagai pengajaran kepada manusia. Ambil pengajaran daripada peristiwa Nabi Nuh dan peristiwa Nabi Musa alaihissalam, kan? Ambil pengajaran. Wa a'tadna lizalimin. Sebab apa? Sebab kami akan sediakan azab yang amat dahsyat. Allahu Akbar. Dalam ayat lain Allah kata wa kafa bi jahannama sa'ira wa kafa bi jahannama, lupa dah tu ayat tu. Dan memadailah dengan neraka jahanam itu sebagai tempat seksaan yang paling teruk. Cukup lah. Nak lebih macam mana lagi, kan? Allahu Akbar. Dalam TikTok orang buat apa ni, contoh, tuan-tuan, buat demo. Dia buat demo, ambil tengkorak manusia, tengkorak manusia ni daripada mana dia ambil tak tahu lah, kan, tuan-tuan. Jumpa tengkorak manusia letak dalam talam, kan, kepala tu. Lepas tu ambil air tembaga cair tu, tuan-tuan, yang tengah menggelegak dia, kan, air besi, air tembaga tu siram atas kepala. Ya Allah, tengok tengkorak tu jadi, tuan-tuan, terbakar, terbelah habis, kan, reput habis ni. Ya Allah. Tu Allah kata akhirat esok, kan, dalam Quran, zuk innaka antal azizul karim. Allah kata kepada pembesar-pembesar atas muka bumi ini, mereka dimuliakan oleh manusia, diberi gelaran-gelaran yang hebat-hebat oleh manusia, kan, disanjung tinggi-tinggi, tapi kerja dia menipu. Akhirat esok Allah akan panggil dia dengan gelaran tu, kan, gelaran yang mulia tu, kan. Allah akan panggil dia, okey, datuk ke apa ke, sila hulu kepala, kami nak tuang dengan air daripada tembaga, air daripada besi ni, kan. Allahu Akbar. Itu azab, tuan-tuan. Cukuplah, badanlah nak lawan, tak payah lawanlah pada Nabi ni. Kita tak rasa sekarang, tuan-tuan. Akhirat esok memang kena kau dekat Allah Ta'ala. Nak lari tak boleh dah. Tuan-tuan, kan. Jadi nak selamat atas muka bumi ni, jangan main-main dengan pewaris ulama, tuan-tuan. Kemudian Allah sebut dalam ayat wa Adam wa Samud. Kejap, sebelum tu, tuan-tuan, balik kita pada kisah Nabi Musa. Sebab Imam Syarawi dia sebut
noktah-noktah yang perlu kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa AS. Ketika mana kaum Nabi Musa ni dibawa oleh Musa lari daripada Fir'aun sampai di tepi Laut Merah. Apa kata kaum Nabi Musa? Inna la mudrakun, inna la mudrakun. Habislah kami, matilah kami. Nak pergi depan laut, nak undur belakang tentera Fir'aun, tak boleh nak lari dah, kan? Tentera Fir'aun masa itu dah ratus ribu, tuan-tuan. Ratus ribu. Bukan sikit. Kita Malaysia baru ada 120,000 orang. Mungkin besar tentera Fir'aun lagi, tuan-tuan, pada masa tu, kan? 100,000 lebih tu pergi kepung kaum Nabi Musa ni, kan, Yahudi. Lalu mereka kata, inna la mudrakun, matilah kami, habislah kami. Tapi apa yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam, ini noktah penting, tuan-tuan. Kena yakin dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa dengan penuh keyakinan, kata Imam Syarawi, telah berkata kepada kaum dia, kalla, tak, sekali-kali tidak, kan? Kita tidak akan musnah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan aku Tuhan aku yang akan memberi petunjuk. Jangan takut, jangan bimbang. Allahu Akbar. Tengok, tuan-tuan, kan? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda depan mata dah nak mati ni, tuan-tuan. Nak yakin payah ni, tuan-tuan. Tapi itulah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Nabi SAW berada dalam gua Sur, gua apa ni? Gua Sur, kan? Orang kafir Quraisy pergi jejak tu, Sayyidina Abu Bakar dah menggeletar dah, kan? Dah takut yang amat dah. Habislah kita, kan? Lalu Nabi kata, la tahzan. La tahzan. Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, jangan bimbang, kan? La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, kalau kita benar, tuan-tuan, dan insya-Allah kita sentiasa berada di landasan yang benar, jangan takut, jangan gentar. Di sana adanya Allah Ta'ala. Kalau kita tidak berjaya di atas muka bumi, kita akan berjaya di akhirat esok. Akhirat kita akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Nabi Musa kata sepenuh mulut, tidak ada keraguan bahawa bersama dengannya adalah Allah dan Allah akan menolongnya. Dan ketika itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa memukul Laut Merah menggunakan tongkatnya. Allahu Akbar. Terbelah, Laut Merah terbelah, membentuk laluan yang selesa. Tuan-tuan, kita pantai ni, kan, pantai ni kalau dia kering, kadang-kadang dia ada selut, kan, selut. Terutamanya saya rasa kalau belah belah Morib lah, belah nu, kan. Oh, tu selut yang amat tu, teruk tu, nak mandi memang tak seronok pantai tu, kan. Selut color hitam pula tu, kan. Tapi Allah buat laut yang terbelah kepada Nabi Musa AS dan kaum dia ni, tuan-tuan, pasir dia tu kering, terus kering, kan. Allah hantar angin, kan, angin untuk keringkan laut tu supaya Nabi Musa dengan kaum dia masuk je dalam pasir, pijak je pasir tu, tak tenggelam, tuan-tuan. Tak tenggelam, cantik je boleh pijak, kan. Allahu Akbar. Mukjizat pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Tapi beriman masa tu je, lepas tu jadi kafir balik, Allah musnah dan Allah laknat sampai ke hari kiamat, kan. Aku dah bagi dah mukjizat pada engkau orang, kan, tak nak beriman, tak nak yakin pada aku, nak lawan lagi aku, nak tunjuk lagi keras kepala, dapat.
sampai ke hari kiamat Allah laknat Yahudi dan Nasrani, kan? Yahudi tu Allah laknat. Allahu akbar. Kemudian Allah kata pada ayat 38, wa adam wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina zalika katsira. Maksud dia, dan kami binasakan kaum Ad, kaum Samud. Tuan-tuan, dua-dua kaum ni adalah kaum yang hebat. Sebab dua-dua kaum ini mampu membina, membuat bangunan di taraf bukit gunung tu, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengoklah di Arab Saudi tu, kan? Arab Saudi dia ada tempat kaum Samud ni, kan? Ataupun tak payah pergilah, tengok dalam internet ya. Buka Google tu, kaum Ad, kaum Samud, dia punya rumah dia zaman dulu tu beribu-ribu tahun, kan? Kaum Ad, kaum Samud ni sebelum Nabi Musa alaihissalam, kan? Sebelum Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, Fir'aun tu dengan kita dah 5,000 tahun dah, kan? 5,000 tahun. Hak ni mungkin 6,000 tahun lebih kurang jarak dia dengan kita, tapi masa tu dah hebat, boleh buat bangunan. Allahu akbar, kan? Dia pahat gunung. Orang Melayu ni hebat juga, tapi tak ada seorang pun yang pergi pahat gunung, tuan-tuan. Tak ada. Zaman kita zaman hang tua, cerita hebat-hebat hang tua tu, tak ada seorang pun pergi pahat gunung buat rumah, kan? Kaum Ad, kaum Samud ni pahat gunung, tuan-tuan. Cantiknya amat, tuan-tuan. Allah kekalkan bangunan dia tu, rumah dia tu, Allah kekalkan pada kita, sehingga kita pada hari ni pun ambil seni bina dia. Tiang Roman tu yang kita buat tu, dia orang dah buat lama dah. Daripada dia orang buat, tuan-tuan. Kita buat rumah kita pada hari ni cantik. Kalau rumah tu tiang Roman yang besar-besar tu, kan, itu bukan ratus ribu dah nilai rumah, tuan-tuan, kan? Itu dah juta-juta dah tu, kan? Rumah yang kita buat, tiang Roman yang kita buat tu 200 tahun, 300 tahun terlingkup lah, untuh lah. Dia orang tu buat rumah 5,000 tahun, tuan-tuan, tak runtuh, elok sampai ke hari ni, elok rumah tu. Dahsyat tak dahsyat ni kaum Ad, kaum Samud. Tapi dengan sebab mereka menentang Rasul, kazzabar rusul, kan? Mereka menentang Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Antaranya ialah kaum Nabi Soleh. Maka mereka dapat sebagaimana Allah musnahkan kaum Nabi Nuh. Berapa contoh dah? Kaum Nabi Nuh, bangsa Yahudi, kaum Ad, kaum Samud, semua ni geng-geng yang menentang Allah Ta'ala, menentang Rasul, lalu Allah musnahkan. Wa ashabar rassi, wa ashabar ras, dan penduduk ras. Ini disebut dalam tafsir ini adalah ashabul ukhdud, kan? Ashabul ukhdud. Saya tak bercadang nak cerita pada tuan-tuan pagi ni pasal ashabul ukhdud. Nanti minggu satu lagi, ataupun kalau saya ingatlah, saya bawa cerita tuan-tuan tentang ashabul ukhdud ni, insya-Allah, kan? Itu dinamakan ashabar ras wa qurunan. Dan begitulah dengan kaum-kaum yang lain, generasi-generasi selepas daripadanya. Baina zalika kasira, banyak, tuan-tuan, yang Allah cerita kaum-kaum yang menentang Nabi, menentang Rasul, lalu dimusnahkan kaum-kaum tersebut. Tak ada yang selamat, tuan-tuan, tak ada yang selamat. Allahu akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Kita tengok, kan, kerah kepala. Kita dah baca dah pasal kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nama Nabi Soleh, Nabi yang terbaik, kan? Manusia yang terbaik. Lepas tu dia pula disanjung oleh masyarakat. Disanjung, pada awalnya disanjung, dipuja, dijadikan idola oleh masyarakat dia. Tapi bila Allah lantik Nabi Soleh ni jadi Rasul,
Lalu masyarakat dia, kaum dia menentang. Padahal sebelum ni sokong pun. Kan? Sebelum ni setuju, ya amat dengan Nabi Soleh. Tapi bila Nabi Soleh bawa Islam, lawan terus tuan-tuan. Dan dia lawan. Lawan, cabar Nabi Soleh. Dan cabaran dia orang terakhir ialah supaya Nabi Soleh keluarkan unta daripada batu besar. Pergi dekat batu besar, dia cabar Nabi Soleh. Kalau engkau betul Nabi, kau keluarkan unta daripada batu ni. Kan? Batu tuan-tuan. Kan? Tapi sebab dicabar, Allah tak ada mustahil bagi Allah Ta'ala. Kan? Daripada batu tu keluarnya unta betina. Kan? Keluar unta betina dan dia bukannya sihir. Bukannya sihir. Dia adalah unta yang betul. Unta betul. Real. Dia tak sama dengan sihir tuan-tuan. Saya ulang balik cerita-cerita yang lepas yang saya sebut. Perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat ni kalau dia ular, macam ular Nabi Musa tu, kalau kita ambil, kita potong, dia keluar darah. Dia daging macam biasa, macam ular biasa. Kan? Dia akan keluar darah. Adapun sihir, kalau tuan-tuan potong, dia tak ada darah. Kan? Tak ada darah. Dia sebab dia sihir. Dia tipu kita punya pemandangan, penglihatan kita, dia tipu. Kan? Mukjizat ni dia tak tipu, dia original punya. Kan? Jadi dia orang akhir cerita kan, akhir kisah, dia orang tangkap unta tu. Dia kalau sihir tak boleh tangkap tuan-tuan. Kalau tangkap pun dia tak jadi unta. Kan? Dia tak jadi unta, dia jadi benda lain. Macam orang duk tarik duit apa ni dalam hutan kan. Nampak ayam emas kan. Ayam tu bentuk emas, daripada emas, bulu dia semua emas, badan dia tu kan, semua emas. Tapi kalau pergi tangkap kan, dia jadi benda lain, jadi buah kelapa kan, kelapa tua tu kan, ataupun tongkol kayu. Sebab benda tu sihir. Yang tarik duit tu kan, dia tunjuk seorang ustaz yang hebat. Dia tunjuk bagaimana dia ambil daun pisang, bubur dalam kotak kan. Dia ada mentera dia baca, jadi duit RM50 tuan-tuan. Ya Allah, saya ingat ada 4-5 ribu duit tu rasanya nilai dia kan. Banyak, penuh kotak tu, duit RM50 kan. Tapi dia pesan dekat kawan dia, kau jangan guna duit ni kan. Duit ni hanya nak mengaburi mata, tapi memang real tuan-tuan, real duit tu kan. Kalau kita scan pun memang betul, duit betul kan. Kawan dia kata, ustaz saya nak ambil satu duit ni. Dia bubuh dalam poket. Dia ambil. Kemudian ustaz tu kata, okey, dia tutup balik kotak tu kan. Buka balik, jadi daun pisang balik. Kan. Lepas tu kawan dia ni, kawan ustaz tu ambil dalam poket dia, tengok, daun pisang juga. Tu sihir tuan-tuan. Orang yang tarik duit tu dia kena macam tu lah. Sanggup pergi pukul 1 pagi, 3 pagi dalam hutan tu kan, nak pergi tarik duit, tarik emas. Jangan tuan-tuan. Itu kena tipu je. Bila bawa balik rumah jadi daun kan, jadi daun kayu, tukang tarik duit tu bagi tahu, sebab engkau langgar pantang larang dia. Kau langgar pantang larang. Bukan langgar pantang larang tuan-tuan, itu memang sihir kan. Okey, kaum Nabi Soleh tangkap unta, sembelih, mati unta. Sebab unta tu unta yang ori, bukan unta sihir kan. Unta original mati tuan-tuan. Bila mati, Allah musnahkan, habis kaum Samud tu, hancur lebur tuan-tuan. Allah datangkan tempikan, teriakan, sehingga mereka semua menjadi jasad yang berguling-guling dalam rumah masing-masing. Mati tuan-tuan. Teriakan, tempikan. Yang main ni sound ni, suara ni kalau terlampau kuat sangat, mati kita tuan-tuan. Mati. Bukan setakat pengsan, bukan setakat pecah, gegendang, tapi mati. Ya? Suara kuat sangat. Allahu Akbar.
Okey. Hajat nak baca ni pasal ayat 40 tu. Ayat 40 tu Allah nak cerita pasal geng-geng pelangi tu. Nak sentuh geng pelangi tu ayat 40. Tak sempat dah tuan-tuan. Kita dah pukul 7 dah. Dah masuk ni kan. Dah masuk duha syuruk. Last ayat 39. Ayat 39 Allah kata wa kullan darabna lahul amsal, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan wa kullan, semua tu. Kisah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Ad, kaum Samud, wa kurunan. Kurunan ni maknanya banyak lagi kaum-kaum lain. Allah kata cukuplah aku sebut hak ni je kan. Banyak lagi hak Allah musnahkan. Semua ni Allah kata wa kullan. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, kataan kullan ini dia nak cerita hak belakang tu semua sekali, hak belakang tu. Kan? Semua sekali tu. Darabna lahul amsal, kami bagi contoh kepada kamu wahai manusia supaya kamu mengambil pengajaran. Tengok kaum Ad, tengok kaum Samud. Tuan-tuan pergi ke piramid kan, di Mesir, tengok piramid, ingatlah kezaliman Firaun, ingatlah macam mana penentangan Firaun kepada Allah Taala. Walaupun dia manusia terhebat, sampai hari ni orang tak boleh bina piramid, hebat tak hebat teknologi dia, tapi dengan sebab dia engkar pada Allah Ta'ala, Allah tenggelamkan dia, musnahkan dia. Disebut wa kullan tabbarna tatbira. Semua itu kami musnahkan dengan semusnah-musnahnya. Hancur lebur tuan-tuan. Atas muka bumi ni Allah hancur dah. Akhirat esok berganda-ganda lah hancur dia kan. Berganda-ganda hancur dia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, insaflah kita, bersamalah kita dengan orang-orang yang soleh. Kita setujulah dengan orang yang soleh. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang menipu. Saya dah sebut dah tadi tu, Firaun itu adalah manusia penipu besar tuan-tuan, sebab dia mendakwa dia sebagai Tuhan. Kalau tuan-tuan gelak kepada ayah Pin sebab dia mengaku kerajaan langit, maknanya nampak sangat penipu. Firaun lebih teruk daripada ayah Pin tuan-tuan, sebab dia diabadikan dalam Quran. Diulang-ulang kisah Firaun dalam Quran. Sebab apa? Sebab manusia macam Firaun ini akan wujud di akhir zaman. Kan ada di akhir zaman. Jadi ambil pengajaran tuan-tuan. Jangan kata zaman kita sekarang ini cerita zaman-zaman dulu, tak ada zaman sekarang, tak. Allah kata dah wa kullan darabna lahul amsal. Itu untuk kita jadikan dia sebagai contoh dan pedoman kepada kita. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan 3 ayat 4 ayat yang kita baca itu memberi pengajaran kepada kita dengan pengajaran yang cukup besar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.